Video ini ditaja oleh Your Ultimate Hobby Shop, bringing back your childhood memories. Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Main Adam Channel. Kalau sebelum ini kita dah cerita macam mana cara nak build jentera daripada kategori Pro Stock lah, B-Max, Speed, Standard Build apa semua tu kan. Untuk episod kali ni saya nak ceritakan cara nak build jentera dalam kategori yang paling basic sekali, iaitu kategori Box Stock guys. Box Stock ni juga dikenali dengan nama Open Box. Dan kalau kat Indonesia tak salah nama dia ialah STB ataupun STB murni. Okay, so dalam episod ni saya akan bagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama saya akan ceritakan tentang apakah rules daripada kategori Box Stocks. Yang kedua ialah contoh-contoh kit yang sesuai untuk kita race dalam kategori Box Stock. Dan yang ketiga, insyaAllah saya akan ceritakan tips penting masa anda nak join race dalam kategori Box Stock nanti. Jadi tunggu apa lagi? Let's get into it. So yang pertama sekali saya nak ceritakan tentang rules dalam kategori Box Stock terlebih dahulu. Okay, dia punya rules senang je guys. Kita buka kotak kit, kita pasang dan terus kita race. Okay, dan tak semualah kit sebenarnya yang boleh. Sebenarnya ada kit-kit yang dilarang digunakan dalam kategori Box Stock. Sebagai contoh, kit-kit daripada kategori Advanced Pack ke, Starter Pack ke, atau macam Azente ke, Zenkush ke, yang mana didatangkan dengan grade up parts, dengan side damper, dengan FRP plate, dengan mass damper apa semua. Macam tu kit-kit macam ni tak dibenarkan. Yang kit-kit yang dibenarkan lah kit-kit yang standard saja guys. Okey, anda pun kalau anda adalah peminat mini FW, of course anda dah kenal dah apakah contoh kit-kit standard. Kit standard dia memang datang dengan body, datang dengan chassis, tayar, rim, dan datangkan yang paling penting ialah dengan enjin daripada jenis Mabuchi. Okey, enjin ataupun enjin type 130 ni guys. Okey, so ini adalah yang dimasukkan dengan kit-kit standard. Okey, so rules yang kedua ialah apabila anda nak pasang ni kan, anda tak boleh buat tebuk, anda tak boleh potong, anda tak boleh sanding. Bahagian-bahagian ni anda kena pasang exactly sama macam dekat dalam instruction manual sahaja. Okey, dan yang ketiga pula, anda tak dibenarkan untuk nak tambah spare part yang lain. Sebagai contoh, anda nak tambah FRP plate ke, okay? Anda nak tambah high grade carbon ke, apa semua yang tu tak dibenarkan. Nak pakai aluminium roller ke apa semua tak boleh. Kalau nak pakai pun kena pakai apa benda yang didatangkan dekat dalam kotak sahaja. Okey, dan yang paling penting sekali ialah ini dia. Anda cuma dibenarkan untuk pakai motor daripada jenis 130 atau dikenali dengan nama SMC ataupun Mabuchi guys. Okey, anda tak dibenarkan untuk guna tune motors ke, nak guna hyper dash ke, mac dash ke, apa semua dash yang lain tu semua tak dibenarkan. Anda cuma boleh guna motor yang didatangkan secara stok dekat dalam kotak kit. Okey, jadi sekarang anda dah tahu sedikit sebanyak tentang rules Box Stock. So, apakah contoh-contoh kit yang sesuai untuk kategori Box Stocks? Okey, jadi dekat depan saya sekarang ni ada contoh kit Avante Mark II Asia Challenge 2020 ataupun kita panggil T-Mac guys. Okey, T-Mac 2020 ni dia special sebab apa? Sebab yang pertamanya ianya didatangkan dengan body poly cabinet yang sangat-sangat ringan. Dan yang keduanya ianya didatangkan dengan tayar low friction, low profile bersize medium yang memang sangat-sangat famous lah digunakan dalam race. Tak kisahlah dalam kategori apa sekalipun. Okey, dalam kategori Pro Stock pun famous, dalam kategori Open pun famous. Okey, so saya rasa kit ini adalah antara kit yang sesuai untuk dibuat Box Stock. Kalau anda dapat tengok, kita juga didatangkan dengan gear color hijau yang mana boleh kata agak laju juga kalau digunakan dekat atas track. Okey, alright, so inilah contoh yang pertama. Contoh yang kedua pula, kita ada kit ini, saya dah pun buat video unboxing juga, itu Neo VKS Poly Cabinet Body Special yang mana ianya didatangkan juga dengan body poly cabinet guys. So lagi ringan jentera anda, InsyaAllah lagi laju berbanding kit-kit yang berat. Okey, beza dia yang ni dengan yang Asia Challenge tadi, ianya yang ni didatangkan dengan chassis VZ yang mana enjin dia berada di bahagian belakang. Okey, dan ianya didatangkan dengan tayar daripada jenis hard guys. So tayar yang hard ni dia lagi best untuk berada dekat garisan lurus berbanding dekat cornering. Tapi untuk tayar low friction ni pula, dia lagi sesuai di bahagian cornering, lagi laju dekat bahagian cornering berbanding dekat bahagian track lurus. So anda kena berbalik-balik kepada layout track yang anda nak buat race nanti. Anda kena tengok yang mana yang lebih sesuai mengikut keadaan track layout pada hari racing nanti. Okey, so ini yang mana contoh yang menggunakan tayar bersize medium. Saya juga ada contoh kit yang menggunakan tayar daripada size large. Okey, jadi kalau anda dapat tengok kat sini, nampak tak?
dekat ini ada Geoglider Black Special yang mana ianya didatangkan juga dengan tayar low friction akan tetapi bersaiz large guys. Okey, so yang ni saiz medium kan, ini adalah yang bersaiz large. Sama juga macam Avanti Mark 3 Red Special ni, ianya didatangkan tayar daripada jenis hard. Okey, yang ni pun jenis hard juga, cuma yang ni bersaiz medium tapi ini bersaiz large. Okey, so saiz rim dan saiz tayar juga memainkan peranan. Anda kena tengok, kalau track panjang biasanya kita akan cari yang pakai rim besar. Okey, kalau track pendek kita akan lebih kepada rim yang kecil. Sebab apa? Rim kecil ni lebih kepada acceleration, rim yang besar pula lebih kepada top speed. Kalau anda nak main dekat track pendek, anda pakai rim besar, kemungkinan besar kit anda tak sempat nak cecah dia punya top speed pun kan, track dah habis. So akan ada advantage kepada yang gunakan rim yang kecil. So anda kena pilih, choose wisely guys. Okay, depends atas keadaan layout track juga. Okay, jadi sekarang ni saya nak ceritakan tips-tips yang penting masa anda nak join race kategori box stocks nanti guys. Okay, yang pertama sekali lah yang saya rasakan sebenarnya penting tapi ramai yang buat tak indah ialah kena pasang stiker nama pada kit anda. Okey, kalau anda tengok dekat mana-mana kotak kit, kalau anda nak pasang stiker, okey, ramai orang yang neglect untuk pasang stiker ini. Ialah biasanya benda ni orang buang je kan. Tapi untuk kategori box stock, saya cadangkan untuk anda tulis nama anda dan tampal pada kit. Sebab apa? Sebab masa hari pertandingan bukan anda seorang saja yang akan pakai kit seperti ini. Okey, sebagai contoh lah, kalau kata kit ni famous untuk box stock, mungkin ada 2 atau 3 orang pakai kit yang sama. So untuk memastikan anda tak tertukar kit anda dengan kit orang lain, so tulislah nama pada stiker tadi dan tampal pada kit anda. Okey, tips yang kedua pula, silalah bawa bateri, charger dan juga extension cable sendiri guys. Sebab apa? Kalau katalah pada hari pertandingan nanti kan, bila anda tak ada bateri, susah untuk anda nak teruskan kalau kata anda mara ke pusingan yang seterusnya. Okey, dan yang paling penting sekali, extension cable. Sebab apa? Sebab supaya anda ada tempat untuk nak charge plug ni. Okey, kalau anda tak nak pening kepala, takut tak ada tempat nak charge plug apa semua, just pakai bateri alkaline. So simple saja. Okey, yang ketiga pula, silalah cari voltmeter. Okey, yang ni tak mahal pun guys. Ini lebih kurang dalam harga 10 ke 15 ringgit. Boleh dapat dekat kedai Mr. DIY. Okey, alright. Tujuan anda perlukan voltmeter ialah untuk anda ukur berapakah kekuatan voltage bateri anda. Okey, so anda boleh tengok kita boleh ukur berapakah kekuatan voltage bateri kita. Okey, kenapa kita perlu ukur kekuatan voltage bateri ini? Ialah sebab apa? Sebab masa hari pertandingan kemungkinan besar voltage kita terlalu tinggi, okey, menyebabkan kereta kita senang untuk kelontang waktu dekat atas track. Okey, so jadi kita perlukan voltage yang lebih rendah. So anda boleh check berapakah voltage yang paling optimum untuk anda gunakan ketika berada dekat atas lita. Depends atas jenis kenderaan yang anda gunalah, jenis kit yang anda guna. Ada kit yang mungkin gunakan voltage yang lebih tinggi, ada kit yang perlukan voltage yang lebih rendah. So itu semua bergantung ke atas pilihan kit anda juga. Yang seterusnya, silalah bawa barang-barang ekstra. Sebagai contoh, dekat sini saya akan bawa motor ekstra ataupun enjin ekstra. Sebab apa? Manalah tahu kan, tengah hari race tu tiba-tiba enjin kaput, sudah pisang kat situ. Okey, so bawa enjin ekstra. Yang seterusnya ialah kenalah bawa juga roller ekstra dan juga skru untuk roller ekstra. Sebab apa? Sebab dalam kes-kes dalam kategori box stock race ni, kadang-kadang benda-benda macam ni akan patah guys. Okey, roller akan patah, skru pun akan patah. Sebenarnya dia tak patah dekat atas track, tapi ianya patah bila kereta kita terlompat keluar pada track, langgar kat dinding ke langgar mana-mana. Itulah punca patah. So silalah bawa roller ekstra. Dan yang terakhir sekali, saya cadangkanlah anda untuk bawa grease anda sendiri guys. Okey, let's say lah kalau anda perlu advance ke next round, tiba-tiba kereta dah macam kasar enjin, gear apa semua kan, so anda dah ada grease supaya anda tak menyusahkan orang lain. Okey, anda boleh bawa grease daripada yang keluaran box Tamiya ni. Okey, kalau macam saya simple je, saya just pakai minyak singa, isikan dekat dalam botol macam ni. Nanti kalau rasa nak guna, just titik dekat bahagian gear apa semua, dah terus boleh sambung race. Itulah antara contoh-contoh tips yang penting masa kita nak join race box stocks nanti. So saya dah ceritakan tentang rules box stocks, okey, contoh-contoh kit yang sesuai untuk box stock dan juga tips-tips penting masa nak join race box stocks. Untuk pengetahuan anda, hujung minggu ini kami ada buat race event tertutup je between kita orang dekat dalam grup WhatsApp.
kita orang nak buat race box stock kita orang sendiri guys. Okay, so hari ni saya nak tunjukkan contoh-contoh kit pilihan saya, sebab setiap racer diberikan peluang untuk pilih 3 kit, untuk bawa 3 kit. Okay, jadi anda dapat tengok depan anda ni kita ada Black Saber Premium, datangkan dengan chassis Super 2. Yang ni adalah Vesta John Black Special, datangkan dengan chassis MA. Dan ini adalah Broken Gigan Black Premium yang datangkan dengan chassis FMA. Untuk pengetahuan anda guys, ketiga-tiga kit ini semua sama didatangkan dengan tayar daripada saiz medium. Okey, ini daripada jenis hard, low profile. Okey, semua tiga-tiga menggunakan tayar yang berprofil yang sama guys. Akan tetapi apakah yang membezakan antara tiga-tiga kit ini ialah yang kit Black Saber Premium ni datangkan dengan chassis Super 2 ini datangkan dengan enjin di bahagian belakang. Okey, macam mana saya pernah cerita sebelum ni, enjin yang bahagian belakang ni biasanya dia lebih menumpukan kepada kelajuan. Okey, tapi dia kurang stable. Okey, sama juga dengan dia punya counterparts, dia adalah enjin daripada kategori enjin hadapan FMA. Ini adalah jauh lebih stabil berbanding daripada dua chassis yang lain, akan tapi ianya terpaksa mengorbankan dari sudut kelajuan. Dan yang ketiga pula ialah Vesta John Black Special ni datangkan dengan chassis yang berada enjin yang berada di bahagian tengah, yang mana ianya lebih seimbang between speed dan juga stability, akan tapi ianya sukar juga untuk kita jinakkan. Okey, so saya akan buat 3 jenis chassis ini, dan saya insyaAllah sebelum event start saya akan test drive dulu between 3-3 ni, nak tengok yang mana yang paling sesuai dengan track. Itulah yang saya akan gunakan untuk bertanding nanti. Okay guys, so itulah semua pilihan-pilihan saya. Okay, kalau anda rasa kit ini sesuai, bagi tahu. Kalau rasa kit ini tak sesuai pun, silalah bagi tahu. Sebab saya ikut moto tagline Abang Rizwan Selamat kita, biar pisang janji belanja. Okay, untuk sebarang pertanyaan silalah drop pada ruangan komen di bawah. Okay, kalau ada masa insyaAllah saya akan cuba buat test run dekat track saya. Okay, nak tengok yang mana kit yang paling laju. Kalau sempat lah, kalau tak sempat nak buat macam mana kan, jumpa dekat hari event je lah. Okay right guys, so setakat itu dulu video kita untuk hari ni. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau tengok lagi banyak video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Okay lah senyuman melalui mainan. Assalamualaikum.